Okey tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak ayat tu? Wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin, ya. Okey, sekarang kita pecah rangkap dulu tuan. Mana rangkap yang pertama tuan-tuan? Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munirin. Mana rangkap yang pertama? Ada tak boleh potong dengan tengah? Ada. Ingat betul saya, kalau tuan-tuan nak potong, tuan-tuan potong senyap-senyap dulu, tuan-tuan baca sambungan ayat tu. Bolehkah menjadi permulaan ayat? Kalau tak boleh, maknanya potongan tu salah. Itu saya punya perkua yang saya berikan. Ingat yang betul tu kan? Potong dalam hati dulu, lepas tu baca sambungan tu. Kalau tidak boleh menjadi permulaan ayat, maknanya potongan kita tu salah. Contohnya contoh dia gini saya pergi ke kedai tanpa membawa duit. Tuan-tuan kata pergi ke kedai tu macam boleh potong tak? Saya pergi ke kedai, settle. Potonglah kat situ dalam hati. Cuba sambung. Tanpa membawa duit. Tanpa membawa duit, apa cerita ni? Dia mesti kena potong tu, pastikan sambungan tu mesti tuan-tuan boleh faham. Contohnya saya pergi ke kedai, ya, saya ingin membeli sebuku roti. Saya pergi kedai, potong. Saya ingin membeli sebuku roti, itu boleh potong. Tapi saya pergi kedai tanpa membawa wang. Saya pergi kedai tu boleh potong, tapi tanpa membawa wang, kat mana pula lah kita nak sangkutkan cerita dia. Dia mesti kena pandai potong. Okey, sekarang ni tak boleh potong. Elemen. Cuba kat baca sambungan dia, kat boleh faham. Siapa yang kata tak boleh? Betul? Boleh? Ha? Boleh? Boleh? Kalau boleh gimana? Elemen. Betul? Elemen. Wah? Elemen. Pada saya macam tak boleh. Sebab kalau kita sambung bacaan biwari elemen, yang itu betul lah, potong kat situ. Tapi nak tahu betul atau tidak, cuba baca ayat selepas. Dan tanpa petunjuk. Dan tanpa petunjuk tu, okey, potong dulu kan. Apa dan tanpa petunjuk? Itu bukan kita tak boleh potong. Kita nak potong kan, kita potong dalam hati dulu. Katalah kita potong dalam hati biar elemen. Faham? Cuba baca ayat lepas. Kita boleh faham. Dan tanpa elemen, dan tanpa kitab yang terang. Saya tak faham. Dan tanpa ilmu dan tanpa kitab yang terang. Apa? Yang berarti ilmu itu boleh. Tetapi yang ayat selepas dia tak ada bermakna. Itu maknanya salah. Kalau abang baca lepas pada tu abang tak faham cerita dia, that means potongan tu salah. So boleh ke tak? Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Pada pendapat saya tak boleh. Itu bukan rangkap tu, kita kena baca sampai habis. Kita kena settle sampai habis. Okey kan? Okay, sekarang ni saya tanya soalan kedua. Itu kira satu rangkap ni, kita akan habiskan satu rangkap je hari ni. Cepat kita makan. Okey kan? Soalan saya yang kedua, rangkap itu merupakan rangkap isim ke rangkap fi'il? Isim. Isim ke rangkap fi'il mudah? Isim. Sebab apa isim? Sebab tengok nanti pelan-pelan. Relax. Sabar. Betul, rangkap isim ke rangkap fi'il?
Dia macam ni kita nak tahu rangkap tu rangkap isim atau rangkap fi'il. Dah ingat tak? Macam kita nak tahu. Cara dia ialah dengan isim. Cara dia dengan cepat. Ambil 3 biji daun ketumbar. Itu kita campur dengan 2 ulas bawang putih. Kita panaskan minyak sehingga minyak panas, masukkan bawang putih tersebut. Okay, sekarang ni kita macam ni kita nak tahu rangkap tu rangkap isim atau rangkap fi'il. Cara dia ialah dengan tengok apa? Tengok kalimat yang pertama. Kalau tuan-tuan tengok haraf, tinggalkan. Dia perlumbaan dia hanya antara isim dan fi'il. Jadi kalau tuan-tuan jumpa isim dulu, maka rangkap tu kita consider sebagai rangkap isim. Kalau tuan-tuan jumpa fi'il dulu, maka rangkap tu consider rangkap. Sekarang saya tanya sekali lagi, tengok dalam tu. Tuan-tuan jumpa isim dulu ke jumpa fi'il dulu? Isim dulu ke fi'il dulu? Isim. Jumpa isim dulu. Okey. Kalau isim, mana isim yang pertama yang Kak Nohaya jumpa Kak? Anna. Nasi. Baik. Kita jumpa isim dulu ke fi'il dulu tuan-tuan? Isim. Apa isim yang tuan-tuan jumpa dulu? Anas. Betul tak? Jadi Anas tu isim tak? So rangkap tu lah, rangkap isim lah. Dengar soalan saya yang berikut. Yang pertama saya tanya untuk potongan rangkap. Betul tak? Yang kedua saya tanya rangkap itu rangkap isim ataupun rangkap fi'il. Soalan saya yang ketiga. Selepas tuan-tuan tahu rangkap tu rangkap isim ataupun rangkap fi'il, saya akan tanya soalan ketiga lah. Ya. Tadi tuan-tuan kata rangkap tu rangkap isim kan? So dalam rangkap isim, tuan-tuan kena cari berapa maklumat? Berapa maklumat tuan-tuan? 2. Dalam rangkap isim kita kena cari 2 maklumat. Baik, apa dia kedua-dua maklumat tu? Yang pertama tuan-tuan kena cari subjek. Yang kedua tuan-tuan kena cari predikat. Faham ke tidak? Okey, siapa ingat apa baris asas untuk subjek dan apakah baris asas untuk predikat? Siapa ingat? Subjek tu, apa baris asas untuk subjek? Baris apa tuan-tuan? Yes, baris depan. Apakah baris asas untuk predikat? Baris apa? Yes, baris depan juga. Baris asas untuk subjek ialah baris depan dan baris asas untuk predikat pun baris depan juga. Itu yang akan kita buat sekarang. Cuba tuan-tuan tengok ayat tu, mana subjek dia dan mana predikat dia. Yang ini jawapan ni semua bukan dalam bahasa Arab, ini tengok common sense. Tengok ayat tu Wa minan nas, dan ada di kalangan manusia. Kenapa dengan dia? Yujadilu, ada seseorang yang yujadilu fillah, dia berbantah tentang Allah bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, wala hudan, dan tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang terang. Okey, bagi tahu dengan saya daripada mana subjek dia, daripada mana mubtada dia. Mubtada subjek apa perkataan dia? Daripada wa sampai wa min nas, pandai tuan-tuan, dan di kalangan manusia. Okey, cerita dia kenapa di kalangan manusia tu man yujadilu fillah. Betul tak? Ada di kalangan mereka tu buat apa? Sampai apa kita kata? Bantah apa? Bantah tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab. Faham tak tuan-tuan? Saya akan tanya, kalau tuan-tuan kata tu ialah jumlah ismiyah, saya akan tanya dalam jumlah ismiyah berapa benda yang kita kena cari? 2 jawapan dia. Yang pertama kena cari mubtada dia, yang kedua kita kena cari khabar dia. Dalam istilah Al-Furqan kita guna istilah yang mudah. Itu rangkap isim ke rangkap fi'il, tuan-tuan kata itu rangkap isim, jumlah ismiyah. Kemudian dalam jumlah ismiyah, dalam rangkap isim kena cari berapa maklumat? 2, mubtada dan khabar. Mubtada tu apa sah? Khabar tu apa? Predikat. Tuan-tuan dah jumpa. Sekali lagi saya nak tanya, cuba tengok betul-betul mana mubtada dan mana khabar dia. Mana mubtada dia tuan-tuan? Daripada wa sampai wa minan nas. Itu mubtada dia. Kenapa dengan sebagai manusia? Arab. Man yujadi faham ke tidak? Ya, okey. Betul faham Kak Noya faham.
boleh faham? Faham tak macam ni nak cari? Belum boleh faham macam ni nak cari jumlah. Nanti boleh faham. Tadi mubtada dengan apa? Mub Dengan khabar. Jumlahnya ada dua. Satu jumlah ismiyah, satu lagi jumlah fi'liyah. Kau boleh bagi jawab kan? Dalam jumlah ismiyah, tuan-tuan kena cari dua maklumat. Yang pertama ialah mubtada. Yang kedua ialah khabar. Tapi dalam jumlah fi'liyah, tuan-tuan kena cari tiga maklumat. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ul. Tuan-tuan belajarlah tu jauh. Baik. Oh, kita dapat. Jumlah ada dua jenis, satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Jadi saya pilih nombor senang. Jumlah ada dua, satu jumlah ismiyah, dua jumlah fi'liyah. Dalam jumlah ismiyah ada dua perkara. Yang pertama tuan-tuan mencari mubtada, yang kedua tuan-tuan mencari khabar. Dalam jumlah fi'liyah tuan-tuan mencari tiga perkara. Yang pertama dia punya fi'il, yang kedua dia punya fa'il, yang ketiga dia punya maf'ul. Itulah cerita teknologi. Dah. Okey tak? Saya nak tunggu baris dulu ya tuan. Tengok saya nak tunggu baris ya. Tuan-tuan boleh catat kat situ. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Baris asas baris asas untuk mubtada ialah baris depan. Baris asas untuk khabar pun baris depan. Maknanya lain kali kalau saya tanya, tuan-tuan buka satu muka surat ni semua jawapan ada Okey, fi'il saya tak payah tulis lah sebab fi'il ada tiga kan. Fi'il madhi, mudhari' dan amar. Kalau fa'il, baris asas untuk fa'il apa tuan? Baris asas untuk fa'il ialah baris depan. Baris asas untuk maf'ul ialah baris atas. Dah. Okey. Selesai? Jumlah ada berapa jenis tuan? Dua. Jumlah ada berapa jenis? Dua. Yang pertama jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Dalam
dalam jumlah ismiyah tuan-tuan kena cari berapa maklumat. Yang pertama mubtada. Mubtada ni dalam bahasa Melayu maknanya subjek kan. Yang kedua tuan-tuan kena cari khabar. Khabar tu maknanya apa? Predikat. Okey, dalam jumlah fi'liyah pula tuan-tuan kena cari berapa maklumat? Yang pertama tuan-tuan kena cari fi'il. Di mana? Yang kedua tuan-tuan kena cari fa'il. Fa'il makna apa fa'il? Pelaku. Pelaku. Yang ketiga tuan-tuan kena cari maf'ul ni maknanya apa? Yang dibuat. Okey, selesai. Balik ke ayat kita tuan-tuan. Nanti kan tuan-tuan tulis balik. Okey, baik. Dalam konteks ayat kita ini tadi, tuan-tuan kata dia jumlah ismiyah. Betul ke tidak? Kemudian dalam jumlah ismiyah saya tanya kena cari berapa maklumat. Tuan-tuan kata kena cari berapa maklumat tuan-tuan? Yang pertama mubtada. Yang pertama apa? Mubtada. Yang kedua baik, mana mubtada dia dalam ayat ni? Wa minan nas. Itu mubtada dia, subjek dia. Predikat dia mana? Man yujadilu sampai habis. Betul ke tidak? Okey, selesai dah masalah rangkap dah selesai. Kita pergi satu persatu kalimat mula. Apa kalimat pertama yang tuan-tuan jumpa? Apa kalimat pertama tuan-tuan? Wa. Ke mana wa? Wa mana apa? Dan. Betul ke tidak? Isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Siapa ingat dia haraf apa? Haraf jar. Man, kau jangan man. Jadi dia beli atas kursi kau. Ha? Berarti kau jangan man. Bela lah man. Lagi kita cuma mana yang beli atas kursi lah. Ini sekali ustaz. Haraf jar tu min ila fi yang dekat dalam diagram tu. Tengok tuan-tuan dua haraf apa? Wa tu ada 5 tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni. Sama ada itu ataf, permulaan. Macam permulaan. Sama ada itu ataf ataupun permulaan. Tengok elok tuan-tuan. Saya rasa ni pun permulaan juga Saya rasa ni kalau permulaan dalam istilah nahwu kita panggil istinaf. Istinaf. Permulaan ni haraf permulaan cerita ataupun istilah. Saya pun rasa di permulaan cerita juga. Sebab dia macam away daripada ayat yang sebelum tu kan. Okey, baik, selesai. Apa kalimah yang berikutnya tuan-tuan? Mina tu tak ada. Mina sebenarnya min sebab dia bukan mina Dia, tapi masalah dia, kalau tuan-tuan baca min saja, bagi orang Arab bacaan itu tidak fasih kan. Bahasa Arab ni kita panggil bahasa fushah kan. Fushah tu maknanya fasih. Bahasa Melayu pun fasih kan. Jadi kalau anda kata tuan-tuan maintain di baris mati, orang Arab kata kalau bacaan begitu tidak fushah dia, tidak fasih. Jadi untuk memfasihkan bacaan tu, orang Arab bubuk alif, bubuk baris atas kat min. Tapi sebenarnya bukan baris atas, dia min. Ya, wa min annas sebenarnya. Wa min annasi asalnya Tapi orang Arab baca wa minan nasi. Rasulullah baca wa minan nasi. Kenapa tambah baris atas? Bukan tambah baris itu sekadar untuk lancarkan bacaan saja. Tapi sebab nak mudahkan orang Melayu, dia bubuh baris atas di situ supaya kita tak tersalah baca. Wa min annas, salah kita kena baca wa minan nas. Walaupun asal dia betul wa min annas. Sebab bacaan Quran kan ada tajwid dan kaedah pembacaan itu kita kena follow. Okey. Kan kalau macam orang azan kan. Orang azan kan Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya dia sebenarnya kalau tengok ijaz asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, boleh kita baca begitu? Boleh ke tidak? Sebenarnya dia bukan Quran tuan-tuan. Kalau bukan Quran, kalau tuan-tuan nak baca asyhadu an la ilaha illallah, salah lah dari segi tajwid Tapi tajwid ni digunakan hanya untuk Quran tu. Tajwid ni digunakan hanya untuk Quran saja. Tapi kita consider itu ialah kalimah-kalimah yang disebut. Betul ke tidak? Dalam Islam, dalam agama. So kita ikutlah tajwid, apa salahnya? Bacalah asyhadu alla, asyhadu alla. Dia sebenarnya bukan asyhadu alla, asyhadu an la ilaha illallah. Betul tak? Tapi jangan baca asyhadu an la, baca asyhadu alla.
Sebabnya barangkali dulu Bilal ataupun Abdullah bin Umi Maktum masih diazan, dia ikut tajwid macam Quran juga. Agaknya lah, wallah saya tak tahu. Jadi sebab tu sampai sekarang kalau kita dengar Imam Mekah, Imam Madinah pun dia ikut tajwid masa azan juga. Walaupun wajib untuk ikut tajwid hanya semasa baca Quran sahaja. Ya, tapi barangkali kalimah-kalimah yang ada kaitan dengan hukum hakam itu adalah ikut mulut tajwid juga. Apa lagi contoh-contoh? Cuba tuan-tuan sebut insya-Allah. Salah kalau ikut tajwid. Tapi itu bukan kita baca Quran. Saya tak apalah. Insya-Allah. Kalau kita tajwid ni. Tertib. Macam ni. Berarti sebab tadi tu mesti saya nak tanya juga. Macam ni. Macam ni ikut tajwid insya-Allah. Macam ni. Masya. Ikut tajwid ni. Siapa boleh tolong saya? InsyaAllah macam ni nak baca ikut tajwid. Siapa boleh? Doktor ni tak tahu? Doktor dapat? Nun mati? Belajar tajwid kan dalam Yalah, macam ni baca dia. Seorang berani, cubalah berani mati sikit. Baca kau buat. Lagi sekali. Betul. Lagi sekali kan? Dipanjanglah nun mati dia dengan shin tu. InsyaAllah. Yang tuan-tuan takut sangat tu kenapa? Kan dalam tajwid nun mati dia dengan shin kan dia dibung. Tuan-tuan baca panjang ni kan lebih daripada satu harakat. InsyaAllah. Itulah bacaan dia. Tapi orang Melayu tak baca gitu, tak sebut tu. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Salah? Tak salah. Sebab kita bukan baca Quran. Yang wajib ikut tajuk bila kita baca Quran je. Betul ke tidak? Jadi semasa azan tu, kalau orang marah seseorang tak ikut tajwid, kita panggil dia. Panggil dia balik, jangan marah. Mungkin dia betul kan? Kau ada tak dalil yang mengatakan azan kena ikut tajwid? Kalau dia ada dalil, betul. Dulu sekali tu, hadis tu riwayat siapa-siapa, bila dia baca tak ikut tajwid, Rasulullah pernah marah dia. Contoh dia bagi tuan-tuan dalil hadis yang begitu kan. Okey, tengok dia minta dalil tu sahih. Betul. Kau betul aku salah. Tapi kalau dia pun tak ada, tak adalah dalil, aku pun tak tahu. Relax, kau jangan cepat-cepat kata salah. Yang wajib ikut tajwid hanya bila kita baca Quran. Ya. Assalamualaikum kan. Itu tak apa, itu tak ada tajwid sini. Assalamualaikum. Tapi insya-Allah tu ada tajwid. Lagi apa kalimat? Innalillah. Innalillah. Sebenarnya innalillah tu panjang lah. Itu lagi ada tajwid dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz nak tanya dari apa? Ustaz nak tanya dari segi ejaan, banyak argument ejaan bahasa Melayu. Nanti kalau sebut ejaan insya-Allah tu kalau terus tiga kali faham sama dan ejaan bahasa Melayu ni walaupun niat kita betul dengan izin Allah kan. Lepas tu nanti kalau sambung tu jadi makna lain penciptaan. Saya tak setuju langsung. Sebab kita niat kita memang dengan izin. Itu ialah ejaan. Tuan-tuan tak tahu tak Quran ni pun bukan dengan ejaan. Tak ada. Eja lah macam ni. Macam Assalamualaikum tuan-tuan ringkasan di SNM. Bos saja tak ada masalah. Itu ikut kata-kata itu kita muliakan Fadri lah apa. Pirah. Itu ejaan lah. Itu ejaan. Jangan terlampau kalut sangat dengan benda ni. Kadang ada ustaz ni kan dia ria sangat. Kalau insya-Allah tu kena insya-Allah. Sebab kalau insya-Allah tu kita kata seolah kita membuat Allah ni apa tu, itu ejaan lah. Quran ni turun bukan dengan ejaan tuan-tuan. Dengar saya cakap Quran bukan turun dengan ejaan. Quran dia bukan turun dalam bentuk tulisan. Taurat, Injil bentuk berdepan sebiji bertulis. Quran tidak. Quran bukan turun dengan ejaan. Tuan-tuan nak tulis ejaan kat mana? Tulis lah, tak ada masalah pun. Tapi dalam Islam tak dibuat. Sebab kita dilarang untuk eja ta tu dengan THO dan THO sebagainya.